Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Murodin bin Umar alias Matric number 276077 daripada UMPS Johor Bahru. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan kajian kes saya seberingkas yang bertajuk pelaksanaan dan ketelusan pilihan raya di Malaysia. Okay, pembentangan ini ditujukan khas buat Dr. Lutfan bin Jais. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas berkenaan pengenalan kajian kes saya ini, iaitu di Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Rakyat akan diberikan mandat dan berkuasa untuk menentukan kerajaan baru, iaitu memilih pemimpin yang baru. Seterusnya pilihan raya bermaksud pemilihan umum, iaitu memilih wakil rakyat di parlimen dan di Dewan Undangan Negeri, sama ada untuk mengisi kekosongan disebabkan pembubaran parlimen atau pembubaran Dewan Undangan Negeri ataupun disebabkan kematian. Pilihan raya di Malaysia diterajui oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang berfungsi untuk sebagai mengawal, menyedia, memproses dan mengkaji yang berkaitan dengan pilihan raya. Pilihan raya di Malaysia terdiri daripada 3 bahagian komponen. Yang pertama, pilihan raya persekutuan. Di dalam pilihan raya persekutuan ini diwakili oleh ahli Dewan Rakyat. Yang kedua, pilihan raya negeri, terdiri daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Dan yang ketiga ialah daerah mengundi. Daerah mengundi ini merupakan suatu kawasan kecil dalam peringkat Dewan Undangan Negeri. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan teori dan konsep. Maksudnya di sini kajian kes terhadap pilihan raya kebiasaannya akan dikaitkan dengan teori-teori tersebut. Teori-teorinya adalah ada 2 teori. Yang pertama, teori identifikasi dan teori sosiologi. Teori identifikasi ini bermaksud dia mengidentifikasikan dirinya sebagai sebahagian daripada ahli parti. Maksudnya pengundi itu sendiri dia merasakan diri itu sebahagian daripada ahli parti walaupun mereka ni bukan ahli parti. Jadi tingkah laku akan menentukan pemilihan parti. Yang keduanya dikaitkan dengan teori sosiologi. Teori sosiologi ini dia merupakan dia kekuatan dalam kumpulan sosial yang melibatkan persekitaran, sosioekonomi, kepercayaan agama dan etnik yang memberi kesan langsung pada tingkah laku pengundi itu. Seterusnya saya akan berkongsikan berkenaan elemen-elemen penting di dalam pilihan raya ini. Antara elemen-elemen penting di dalam pilihan raya iaitu bahagian pilihan raya, pemilih ni pengundi itu sendiri, kita sebagai pengundi, calon dan proses pilihan raya. Okey, pada peringkat bahagian ini ada 2, iaitu pilihan raya persekutuan dan pilihan raya negeri. Berkenaan pemilih, okey, pemilih ni maksudnya kita lah sebagai pengundi untuk mengundi kita perlu mencapai umur 21 tahun dan kita boleh hilang hak untuk mengundi apabila kita tidak sempurna akal, tidak waras dan dihukum penjara. Bagi calon pula, calon iaitu wakil rakyat, dia perlu warga negara Malaysia, pemas statin tetap, waras, tidak bankrupt dan semasa untuk bertanding dalam pilihan raya perlu menyediakan deposit. Okey, bagi yang bertanding di bahagian parlimen, dia tidak boleh belanjakan macam berkempen untuk pilihan raya tidak boleh melebihi 200,000. Manakala di peringkat Dewan Undangan Negeri tidak boleh berbelanja melebihi RM100,000. Seterusnya saya akan menceritakan dengan ringkas berkenaan pelaksanaan pilihan raya di Malaysia. Okey, pada peringkat pertama, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengeluarkan writ
iaitu apabila berlaku pembuburan ataupun kematian. Pada peringkat kedua, akan berlakunya proses penamaan calon. Serahan penamaan akan diberi kepada pegawai yang bertugas, iaitu dari jam 9 pagi hingga 10 pagi, 1 jam saja, dan disertakan dengan wang deposit. Pada peringkat ketiga pula, pada peringkat ini iaitu peringkat kempen pilihan raya. Calon akan berkempen, iaitu seperti biasa akan memberikan ceramah, pasang bendera, pasang poster dan banner di tepi-tepi jalan, di kawasan-kawasan bandar, di kawasan luar bandar. Dan kempen ini perlu dihentikan 12.30 pagi. Maksudnya 12.30 pagi tu dah habis lah, nak berceramah ke apa tu dah habis. Pada peringkat keempat pula akan berlakunya proses pengundian, iaitu bermula dari 8 pagi hingga 6 petang. Demi kelancaran saluran mengundi dibuka dengan sangat banyak, iaitu ada banyak saluran, ada kalanya 1 sampai 5, 1 sampai 8, ikut tempat lah, mengikut berapa ramai bilangan penduduk di kawasan tersebut. Okay, bagi mereka yang mengundi awal, kebiasaannya terdiri daripada pegawai polis dan anggota tentera, termasuk pasangannya lah. Seterusnya saya akan berceritakan sedikit berkenaan isu-isu yang sering dikaitkan dalam pilihan raya. Kita akan membincangkan berkenaan pemangkin kejatuhan pemerintahan, iaitu pemerintahan seperti Barisan Malaysia, biasanya disebabkan oleh penyebaran maklumat dan berita oleh pihak media. Harus media perdana lah maksudnya di sini. Seterusnya, menurut pekaji, media banyak membantu calon, iaitu calon atau wakil rakyat, mengetengahkan isu-isu hangat atau propaganda untuk mempengaruhi tingkah laku pengundi untuk membuat keputusan. Seterusnya, kontroversi dan kelemahan pemerintahan Barisan Nasional sebagai contoh lah. Kontroversi dan kelemahan pemerintahan Barisan Nasional memberikan rakyat persepsi buruk, iaitu Barisan Nasional gagal memenangi hati golongan muda, dan juga pengaruh-pengaruh tokoh pemimpin seperti Najib Tun Razak yang terlalu banyak skandal, terlalu banyak isu berkenaan penyelewengan. Itu menjadi salah satu punca kejatuhan dan kelemahan pemerintahan Barisan Nasional pada ketika itu. Dan juga gerakan Parti Pakatan Rakyat yang seringkali mengetengahkan isu-isu hangat berkenaan kesamarataan, berkenaan perkauman, berkenaan hak asasi dan rasuah. Jadi di situ menimbulkan tingkah laku para pengundi yang mendorong pada mereka untuk melakukan sesuatu perubahan. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan di sini apa yang dapat kita lihat melibatkan rakyat. Rakyat kini mampu menilai wakil rakyat yang mampu melaksanakan tanggungjawab, iaitu dengan baik ataupun sangat baik, mampu menilai. Jadi dengan itu hubungan rakyat dan wakil rakyat terasa sangat dekat. Dan dari situlah segala isu permasalahan dapat ditangani dengan pantas dan dapat diselesaikan sewajarnya. Kelemahan di sini apa yang dapat kita lihat, terdapat perkongsian ataupun perancangan untuk menggunakan sistem perwakilan berkadar, iaitu PR. Apa yang kita dapat lihat, sistem ini hanya memberikan manfaat pada golongan di bandar berbanding luar bandar. Kebanyakannya sistem-sistem ini digunakan oleh negara-negara maju. Jadi negara-negara yang sedang membangun seperti kita ni kurang ataupun tak wajar lah untuk menggunakan sistem ini. Ia akan menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan di antara bandar dan luar bandar, yang disebabkan tiada wakil rakyat di
di kawasan luar bandar lah, maksudnya di kawasan Dewan Undangan Negeri. Jadi di sini pembangunan itu dan kemajuan itu penduduk yang duduk di bandar lebih mendapat manfaat. Jadi berkenaan cadangan dan penambahbaikan, terdapat beberapa cadangan ataupun penambahbaikan, iaitu ada yang mengatakan had umur 18 tahun automatik layak mengundi adalah tidak relevan kerana remaja pada ketika itu difikirkan mereka belum cukup matang, mereka ni mudah terpedaya, tak mampu berfikir secara rasional dan pemikiran mereka mudah dieksploitasi. Jadi cadangan untuk 18 tahun mampu mengundi rasanya tidak disarankan lah, tidak relevan. Kerana kebiasaannya remaja pada ketika itu suka terikut-ikut dan tidak mengkaji situasi politik pada ketika itu. Seterusnya berkenaan kewajaran pengundi luar, maksudnya para pengundi yang sedang duduk di luar negara ataupun pelajar-pelajar duduk di luar negara ataupun yang sedang bekerja di luar negara. Okey, di antara mereka kemungkinan ataupun sebilangannya tidak menghayati situasi politik negara. Jadi pemikiran mereka diragui akibat mungkin akan berlakunya campur tangan pihak luar. Jadi mereka terjerumus dengan politik rasuah dan berkemungkinan berlakunya ketirisan pengundian pos. Seterusnya cadangan yang lain berkenaan kajian semula kewajaran membuat pilihan raya semasa darurat ataupun berlakunya pandemik seperti COVID-19 kan, disebab macam kes sebelum ni disebabkan pilihan raya di Sabah tanpa membuat persediaan yang rapi telah menyebabkan kes naik dengan mendadak akibat daripada pilihan raya di Sabah tersebut. Jadi saranan-saranannya mungkin boleh menyediakan satu saliran khas yang mana pegawai yang berjaga memakai full pakaian PPE tu, dan juga para pengundi yang rasa risau ataupun yang golongan berisiko perlu memakai suit PPE ataupun, dan disarankan juga calon yang menjadi wakil rakyat tidak perlu turun padang memberi ceramah dan berkumpul ramai-ramai. Seloknya mungkin menggunakan teknologi kini, buat video conferring saja. Jadi kesimpulan daripada kajian kes ini, apa yang penulis dapat kongsikan iaitu keberuntungan kita dan rasa bersyukur tentang situasi politik Malaysia ini yang dikira masih stabil dan aman. kerana tidak ada wujudnya penunjuk perasaan, pelampau-pelampau, ada berlaku rusuhan. Jadi politik di Malaysia ni masih stabil. Tidak seperti di negara luar, berlaku perpecahan, berlaku rusuhan, merosakkan harta benda awam dan sebagainya. Dan juga proses pilihan raya di Malaysia ni masih boleh dipuji, ianya sangat cekap, dan pengkaji berkongsi tentang berkongsi tentang permainan isu yang mampu memberi kesan pada tingkah laku individu dan keputusan individu. Seterusnya cadangan-cadangan yang terarah kepada kebaikan yang mampu meningkatkan pertumbuhan negara harus diteliti dan diamati agar setiap lapisan masyarakat dapat menikmati bersama dengan cara yang harmoni. Selain itu, pengundi diseru untuk menapis segala maklumat yang diterima. Lebih lagi di era serba moden ini yang lebih banyak fitnah daripada fakta. So, sekian itu saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.